Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Haliana binti Halim dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 9. Bagi tugasan kumpulan kami telah memilih tajuk nombor 11 iaitu Majlis Keselamatan Negara. Ahli kumpulan 9 terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Abbas Ali bin Mira Hussain, nometrik 290551. Fikri Nur Wijaya bin Endro Widoyoko, nometrik 290585 dan Mardia binti Mohamed Yusof, nometrik 290608. Pengenalan menyingkap kepada sejarah Majlis Keselamatan Negara telah ditubuhkan secara rasminya pada 7 Julai 1971. Ini adalah berikutan kepada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 membawa kepada pengisytiharan darurat oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Malaysia pada 15 Mei 1969 di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Sejak penubuhannya, MKN berperanan serta bertanggungjawab menyelaraskan dasar-dasar berkaitan keselamatan negara dan arahan mengenai langkah-langkah keselamatan termasuk gerakan-gerakan keselamatan, ketenteraman awam dan perkara-perkara melibatkan keselamatan secara langsung di seluruh negara di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. MKN adalah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang mempunyai ibu pejabat di Putrajaya dan pejabat cawangan di setiap negeri di Malaysia bagi memudahkan serta melicinkan segala urusan yang berkaitan dengan MKN. Visi MKN menjadikan Malaysia sebagai negara yang aman, sejahtera dan berdaulat. Misi MKN meneraju pengubalan dasar dan pengurusan keselamatan negara secara komprehensif, bersepadu dan berkesan. Objektif MKN meneraju pengurusan keselamatan negara, pemeliharaan hak-hak kedaulatan dan kepentingan strategik negara, pemerkasaan ketahanan nasional, penggerak utama komuniti keselamatan negara, peningkatan kolaborasi dan perkongsian sumber, pemantapan kapasiti dan kompetensi organisasi. Merujuk kepada Akta 766 Akta Majlis Keselamatan Negara 2016, Perkara 4 iaitu Majlis hendaklah mempunyai fungsi yang berikut untuk merumuskan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara termasuklah kedaulatan, integriti wilayah, pertahanan, kestabilan sosio-politik, kestabilan ekonomi, sumber strategik, perpaduan negara dan kepentingan lain yang berhubung dengan keselamatan negara. Untuk memantau pelaksanaan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara, untuk memberi nasihat mengenai perisytiharan kawasan keselamatan dan untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang berhubung dengan keselamatan negara bagi pelaksanaan yang wajar akta ini. Kuasa MKN merujuk kepada Akta 766 juga, Perkara 5 iaitu walau apa-apa pun mana-mana undang-undang bertulis yang lain, Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk melakukan segala benda yang perlu atau suai, manfaat bagi atau yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya termasuklah untuk mengawal dan menyelaras entiti kerajaan dalam operasi yang berkenaan dengan keselamatan negara dan untuk mengeluarkan arahan kepada mana-mana entiti kerajaan dalam perkara yang berkenaan dengan keselamatan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fikri Nur Wijaya akan membincangkan nilai-nilai teras atau core value negara kita, Malaysia. Nilai teras yang pertama ialah kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kedaulatan dan keutuhan wilayah ini melindungi kita dari ancaman dalam dan luar negara. Seterusnya, kestabilan sosiopolitik. Ini penting dalam mewujudkan suasana aman dan harmoni di Malaysia. Yang ketiga, kesepaduan nasional. Negara kita mempunyai pelbagai bangsa, agama dan etnik. Kesepaduan ini perlu kerana kita mempunyai masyarakat yang majmuk. Selain itu, tadbir urus yang baik perlu untuk teras keselamatan negara sama ada dalam sektor kerajaan atau swasta. Juga, nilai-nilai teras lain seperti keadilan sosial,
Pembangunan yang mampan, keselamatan rakyat dan pengiktirafan antarabangsa adalah garis panduan untuk mengekalkan keselamatan negara. Strategi-strategi yang berkesan perlu untuk menerapkan nilai-nilai teras Malaysia, seperti mendukung perlembagaan persekutuan, memelihara kedaulatan dan mengukuhkan keutuhan wilayah. Ini dapat mempertahankan kawasan sempadan Malaysia sama ada laut, daratan atau udara. Di samping itu, memperkasakan keupayaan dan kesiagaan pertahanan dan keselamatan serta memperkukuh jaringan perisikan. Ini akan mengurangkan kebergantungan negara kita kepada teknologi luar apabila program penyelidikan pertahanan dan keselamatan negara ditingkatkan. Maklumat dari perisikan juga mampu mengatur perancangan dan tindak balas yang berkesan. Akhir sekali, mengukuhkan perpaduan nasional dan memupuk semangat jati diri. Perasaan cinta dan bangga kepada negara perlu dipupuk supaya kita bersatu padu untuk negara kita. Untuk isu cabaran dan ancaman keselamatan negara pula ialah pertikaian tuntutan wilayah. Malaysia masih berdepan isu tuntutan bertindih dan pertikaian wilayah darat, maritim dan udara dengan negara-negara jiran serta kuasa-kuasa besar. Pertikaian ini berpotensi menjejaskan hubungan dua hala di antara Malaysia dan negara-negara jiran. Di peringkat serantau, tuntutan bertindih boleh mencetuskan risiko konflik bersenjata sehingga mendatangkan kesan kolateral serantau dan berpotensi menarik campur tangan pihak luar yang berkepentingan sekiranya tidak ditangani dengan sewajarnya, seperti pergolakan negara yang baru berlaku di antara Rusia dan Ukraine. Kedua, jenayah sempadan. Kedudukan Malaysia yang mempunyai sempadan darat dengan negara jiran dan terletak di laluan strategik maritim iaitu Selat Melaka dan Laut Cina Selatan menjadikan Malaysia terdedah kepada ancaman bersifat rentas sempadan seperti penyeludupan manusia, hidupan liar, hasil hutan, dadah, barangan dan senjata, pemerdagangan, pelanunan, jenayah terancang, jenayah cyber, pengubahan wang haram, jenayah ekonomi dan rompakan di laut dan sebagainya. Seterusnya, isu parti pendatang asing tanpa izin. Keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat turut menjadi faktor penarik kepada kemasukan pendatang asing tanpa izin. Kehadiran parti ini selain dari memberi implikasi sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomasi, ia juga berupaya mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Pembolosan di kawasan sempadan akibat pendatang asing tanpa izin adalah ancaman serius kepada keselamatan negara. Aktiviti pemalsuan dokumen adalah aktiviti jenayah serius di kalangan parti. Ini boleh menyebabkan kedaulatan negara terganggu-gugat dengan keberadaan parti yang menggunakan dokumen palsu. Di samping itu, cabaran terhadap sistem demokrasi negara. Wujud usaha dan gerakan untuk menjatuhkan kerajaan melalui cara di luar proses demokrasi yang melanggar undang-undang negara. Tindakan ini akan melemahkan institusi negara, seterusnya mengancam ketenteraman awam dan keselamatan negara. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberi jaminan terhadap pelaksanaan sistem demokrasi yang akan sentiasa dijulang dan dipelihara oleh setiap pihak yang memegang amanah ini. Dan yang terakhir untuk isu keselamatan negara ialah memerangi gejala rasuah. Gejala rasuah merupakan barah dalam masyarakat yang perlu terus diperangi dan dibanteras. Rasuah perlu dicegah dari menjadi budaya amalan dalam masyarakat, lebih-lebih lagi pihak berkuasa. Rasuah adalah anai-anai yang boleh menghakis teras-teras negara dan menjadi punca kepada kejatuhan negara. Amalan rasuah dan salah guna kuasa boleh menyebabkan keselamatan negara terancam akibat dari perbuatan yang menjurus kepada sabotaj kepada setiap strategi dalam negara. Berhadapan ancaman luaran dan juga dalaman. Amalan buruk ini tidak sesekali boleh dijadikan perkara normal. Rasuah mesti terus diperangi dan dibanteras. Rasuah jika tidak dibendung
akan meruntuhkan negara. Pelan Pemulihan Negara. Pelan Pemulihan Negara (PPN) adalah roadmap untuk mengawal wabak COVID-19 sambil membuka kembali masyarakat dan ekonomi secara progresif ke arah norma baharu. PPN ialah pelan dinamik dan boleh ditambah baik mengikut keperluan berdasarkan bukti data dan sains terkini mengenai pendekatan dan metodologi yang berjaya. Fasa-fasa dalam PPN. Terdapat 4 fasa dalam PPN yang bertujuan untuk melonggarkan SOP PKP di Malaysia. Pelan 4 fasa ini menetapkan garis panduan untuk setiap fasa serta 3 nilai ambang yang merupakan indikator untuk mempertimbangkan peralihan fasa. Kerajaan akan mengemaskini PPN secara progresif bagi menyediakan Malaysia untuk kehidupan norma baharu dengan COVID-19 sebagai penyakit endemik. Kerajaan hendaklah memastikan keselamatan dan kelangsungan negara terus terjamin walau apa pun bentuk perubahan yang berlaku kepada lanskap domestik serantau atau antarabangsa. Kejayaan kerajaan dalam menjamin keselamatan negara adalah bergantung kepada komitmen, sokongan dan kerjasama semua kementerian, jabatan atau agensi di peringkat persekutuan dan negeri, swasta, badan bukan kerajaan dan rakyat sendiri.